Assalamualaikum, salam sejahtera Debat Bola episod 69. Saya Amir Fuad bersama dengan rakan-rakan saya Izzy Nazri, Jufri Juki dan juga Amir Arafat. Kelly Boy. Ya, bukan. Aku nak sebut Amir Kelly Boy. Kelly Boy. Okey. Kelly Boy. The boy. Maknanya bila Izzy dah sebut nama samaran tu, sebenarnya isu panas yang kita nak bincangkan ni adalah Mahamadou Soumaré sah menyertai polis terror di Liga Thailand yang ada sekali tu yang kita buat kuis tu yang korang tak tahu tu. Aku ada tanya soalan pasal polis terror. Polis terror ada. Si Jufri jawab apa tak ada ingat. Polis terror lah. Polis entry ke apa tak time tu. Panjang sikit episod kali ni sebab aku nak bacakan timeline. Kita imbas kembali 29 Ogos 2020. Dollah Saleh berkata Soumaré menghilang sejak sebulan yang lalu dan kelibat beliau turut tidak kelihatan dalam sesi latihan pasukan. Bekas pengenali skuad kebangsaan itu berjumpa dengan pihak pengurusan dalam masa terdekat dalam masa itulah bagi mendapatkan maklumat mengenai kehilangan Soumaré. Time tu dia orang gelabah lah. Mana Soumaré ni dah start training? Nak report polis lah. Tak tahu lah kalau hilang. Mungkin report polis ke apa kan. Kehilangan Soumaré ini lantas mencetuskan tanda tanya khususnya di kalangan peminat bola sepak penyokong Pahang lah basically kan. Sama ada Soumaré kekal bersama Pahang atau dah berhijrah ke pasukan lain. Sebab dia orang pun dengar-dengar juga apa orang kata kabar angin pergi sana pergi sini kita tak tahu kan. Kabar angin selain time tu lah ni aku nak cakap time tu nanti orang belasah aku pula sebab dia dah confirm pergi Thailand kan. Time tu selain JDT, kabar angin mengatakan ada satu lagi pasukan yang mahu mendapatkan Soumaré iaitu Selangor time tu. Selain JDT, Selangor. Izzy, untuk kau rasa pelik tak time tu? Kau rasa ada sesuatu yang time tu lah. Kau rasa ada sesuatu yang berlaku ataupun kau rasa macam apa benda yang kita tak tahu belakang tabir? Yes, aku ada baca artikel tu berkaitan dengan Soumaré hilang lah orang kata kan. Sampai pihak persatuan terpaksa nak cari Soumaré. Tapi tak pastilah report polis ke tidak. Itu aku tak pastilah. Perkara yang pertama ada dalam minda aku adalah gaji sebenarnya. Aku tak time tu kau rasa memang tak bayar gaji sebab tu dia tak datang. Aku assume gaji tapi aku cuba nak korek tentang Pahang ada ke masalah gaji. Aku try lah pergi ke Instagram pemain bola Pahang lah kan, Azam Aziz apa semua tu. Sebab aku konon-konon kira adalah update-update macam Kedah sebelum-sebelum ni kan. Tak ada, tak jumpa. So aku rasa terus tak tahu asal pula hilang. So aku menjadi tanda tanya juga kat situ. Okey, aku sambung. 30 Ogos sehari selepas tu, isu panas mengenai pemain pasukan Pahang Mahamadou Soumaré yang dikatakan tidak hadir ke sesi latihan pasukan kira-kira sejak sebulan yang lalu akhirnya disahkan sendiri oleh pengurus pasukan Datuk Sufian Awang. Pengurus pasukan Pahang lah Ni quote dia dia punya dalam quote dia cakap memang betul, maknanya berita yang ramai sudah tahu bahawa Soumaré tidak hadir untuk menjalani latihan kendalian Dollah Saleh hampir sebulan. Saya melihat bahawa dalam senario ini Soumaré sudah tidak bersama Pahang. Dia juga cakap dari segi hubungan kontrak itu masih ada sehingga 2022. Maksudnya ada lagi lebih kurang 2 tahun lah. Ada juga yang mengatakan bahawa Soumaré telah menghantar email kepada pengurusan tertinggi pasukan Pahang FA namun gagal menerima sebarang balasan. Juf, kau rasa ada masalah komunikasi di antara Pahang FA dan Soumaré? Of course dalam isu ni macam yang kita ikutilah rentetan kronologi kau ni. Kenapa Soumaré tak datang training ni? Apa yang kita faham dia aktifkan klausa yang kita bincangkan tadilah sikit kan. Which aku masuk lah lagi. Obviously ni adalah miscommunication yang di mana aku nampak benda ni boleh diselesaikan dengan secara lebih baik. Sebab nak cakap kecil untuk tak boleh lah aku nak cakap macam tu sebab kalau betul pasal tak payah gaji. Tapi untuk macam Izzy cakap, tak ada masalah dari player lain, mungkinlah ada kelewatan ke, wallahualam kita pun sendiri dah tahu, kelewatan ataupun memang tak dapat gaji. Tetapi kita boleh tahu kalau isu-isu pengalaman kita yang kita kupas selama ni, kalau pasukan-pasukan yang ada masalah gaji ni akan melibatkan semua pemain, akan melibatkan 2-3 bulan, which is betul. Tapi yang isu ni adakah berkecuali kat Soumaré ataupun adalah isu gaji ni kan memang betul yang terjadi. So untuk aku communication breakdown lah. Sebab ataupun macam aku cakap kalau betul lah memang masalah gaji ni dia terlalu kenapa macam kalau betul lewat ataupun just miss satu ni kenapa dia trigger dia terus untuk keluar. Aku rasa benda ni macam nampak tergesa-gesa kan. Macam pendapat aku lah kalau kau dengan girlfriend kau ni aku memang sebenarnya aku tengah tunggu nak break ni. Aku tengah tunggu girlfriend aku sepak aku sikit. You, I nak break dengan you macam tu. Sepak. Contoh lah bagi macam aku tak tahulah. Itu pada pendapat aku sendiri Sebab aku nampak benda ni macam boleh
pandangan peribadi aku nampak benda ni boleh diselesaikan dengan baik. Persatuan Bola Sepak Negeri Pahang PBNB nyata kecewa dengan tindakan Mahmudi Sumari yang menghilangkan diri sejak sebulan lalu sekaligus melabel pemain tersebut tidak mengenang budi. Kenapa, Kenapa Sumari tak kenang budi seperti yang dinyatakan di atas? Tak kenang budi ya. Aku rasa bukanlah aku cakap nak kata mungkin betul. Mungkin pasal isu gaji tu dia rasa macam benda ni benda besar untuk aku kan, aku dah caw. Tapi kau tak rasa macam yelah sekarang Pahang dah cakap kau tak kenang budi, tapi kau rasa macam mana? Memang aku rasa tu bukan satu statement yang kasar ataupun keras, tapi itu statement yang betul lah. Sebab diorang pick up Sumari, develop, dan diorang yang registerkan untuk naturalisasi. Jadi aku rasa sedikit sebanyak tapi aku tak agree part tu lah. Dia membantulah. Itu betul. Tapi diorang cakap diorang yang dapatkan warga negara tu taklah. Taklah. Depa pula dapat warga negara kan. Okeylah, dia membantu pengurus tu lah. Membantu proses tu sebab membantu proses Sumari untuk meletup dekat Pahang aku. Yelah, membangunkan pemain tu sendirilah. Okay. And yang paling mengecewakan sekali, dia keluar dengan cara yang tak baik lah. Betul. Kita patut mulakan benda dengan baik. Betul. Kenapa tak boleh habiskan dengan cara baik? Itulah. 31 Ogos, isu mengenai status Mahmudi Sumari bersama pasukan Pahang FA semakin panas berikutan timbul satu kenyataan di media sosial bahawa kontrak beliau bersama pasukan Tok Gajah terbatal selepas klausul 8.7 diaktifkan macam Juh cakap tadi. Kontrak ini boleh ditamatkan tanpa apa-apa kesan sama ada pembayaran papasan atau pengenaan sekatan kesukanan jika pemain tidak menerima gajinya lebih dari satu kali. Dia mahu dilepaskan tapi mungkin Pahang enggan melepaskannya, Izzy. Macam mana kau tengok? Nampak macam itulah. Dia nak caw tapi macam Pahang tak bagi. Kalau nak bercakap mengenai siapa salah, siapa betul, aku rasa benda tu bukan isu lah. Kalau nak cakap juga dua-dua salah. Kan? Bagi aku kalau Sumari aktifkan klausul 8.7 tu atas dasar sekian. Macam kau mention tadi tu lah, which is put blame on persatuan lah ataupun Pahang sendiri. And but at the same time, kalau kita tengok balik rekod tentang klausul 8.7 ni untuk pemain selain daripada Sumari, macam kita ada sebelum ni macam Syukur Adan yang aktifkan klausul 8.7 ketika bersama dengan Melaka United, juga Pia bersama dengan Kelantan ketika itu. Tapi kita tak nampak pun diorang ni result dia macam Sumari, maksudnya hilang, tak datang training tiba-tiba. Tapi dia dah aktifkan juga. Diorang aktif. Tapi diorang mesti datang training. Maksudnya tak ada isu lah. Maksudnya tak ada isu hilang ni, tak ada isu lah. Tak ada cerita pun. Yang kita dengar, aku ambil Syukur Adan. Syukur Adan berdepan masalah gaji dengan Melaka. And kemudian Syukur Adan decide untuk pull out daripada Melaka. But at the same time, ada perbincangan dengan ketika itu Presiden Melaka Damien Yeo yang Cina tengah laku kan, ada buat perbincangan. Maksud kita ni duduk Malaysia, budi bicara tu bukan benda yang asing dalam culture kita. So benda ni sebenarnya boleh bercakap. Anda kata kalau betul Sumari rasa tak puas hati dan dia rasa terpaksa aktifkan klausul 8.7 tu, dia boleh je berdepan face to face, duduk berbincang, tanya saya nak aktifkan klausul ni dan saya pun tak berhajat untuk teruskan lagi main bersama Pahang apa semua tu. Walaupun persatuan ataupun kelab mengatakan kami nak you lagi, kami perlu, tapi itulah emailnya. Betul. Mungkin lah. Dia macam ni, Min. Mungkin kau boleh jumpa dulu dan kau slot email tu ke, ataupun ketika kau datang tu kau bawa surat siap-siap ke, dan sambil buat surat bincanglah secara elok-elok. Sambil buat surat tu sambil email sebab lah. benda macam tu boleh orang kata boleh dilakukan dengan mudah lah tanpa perlu ada cerita-cerita panas macam ni. Ini yang tak ada pada Sumari ni. Dengan perpindahan Safawi ke Eropah hari tu yang kita cerita tu, ini membuka ruang kepada pemain lain untuk menyertai JDT. Sebab angin kuat hari tu mengatakan mungkin dia akan ke JDT sebab Safawi nak ke ni, sebab slot sebelah kanan tu dah kira kosong lah. Jadi kabar angin kuat yang Sumari akan ke selatan tanah air tu memang orang kata memang kuat lah kan. Walaupun ada yang mengatakan beliau juga mungkin akan ke Selangor time tu. Okay lah, katakan dia memang dah pergi teror. Tapi time tu lah, kau rasa sesuai ke Sumari nak main dekat JDT? Untuk tim sekuad JDT ni aku rasa apa ni orang kata squad depth tu penting. Kalau untuk menjawab soalan kau, patutkah kalau di mana Sumari tak pergi, tak selayaknya kalau bukan di Pahang, aku rasa adalah nada persinggahan adalah JDT juga. Kalau di Liga Malaysia lah kan. Untuk squad depth di mana JDT adalah satu pasukan yang bermain peringkat tertinggi Asia. So very important untuk ada squad depth.
Walaupun memang aku agree, aku tengok sendiri game JDT, 2 game yang terbaru ni. Si Ramadan ni kan nama dia kan, Ramadan ni pemain muda. Pemain muda ni dia membuat kerja yang baik lah. He's doing good whatever in the performance yang dia buat untuk 2 game ni. Of course aku tengok juga komen-komen daripada penyokong, okay tak perlukan benda ni. Tapi kalau kau tanya aku, untuk squad depth JDT yang bersaing di peringkat tertinggi Asia, Sumare is a good option for them. Okay. Tapi kita tinggalkan dululah sebab dia dah masuk ke Polistero. Polistero Oh, lah kan kau nak cakap tinggalkan dulu Ramadan dah lepas, sekarang masuk Muharram itu. Aduh. Sumber yang aku dapat ataupun orang bercerita kat social media ataupun benda betul atau tidak aku tak tahu, tapi mengatakan yang Sumare ke kelab Thailand tu hanya secara pinjaman. Kau biar betul. Tak tahu. Sebab official announcement untuk masuk Polistero ni tak ada sebut tau. Kontrak panjang ke, pinjaman ke, tak tahu sebut berapa panjang, 3 tahun ke, 2 tahun ke, setahun, kita tak tahu. Tapi apa yang aku dengar adalah secara pinjaman. Bila kita cakap secara pinjaman tu, mesti ada daripada kelab mana? Sebab aku dengar pinjaman ni daripada kelab dari Malaysia. So aku rasa pinjaman ni mungkin daripada Felda United, PDRM atau UiTM. Oh, dia dah sign dulu atau dia pinjam sana? Dia pinjam sana. Mungkin lah PDRM, UiTM. Aku tak nak sebut tim lain lah. Sebab nanti kan aku kena marah pula kan. Tapi mungkin daripada tim-tim ini, aku tak tahu. Itu hanya khabar angin. Aku tak tahu. Pendapat korang ada korang nak tahu. Kau rasa kau rasa ada benar benda ni macam 20%, 30%? Benar aku tak pasti. Benar. Jangan gelak. Aku bukan takut kena bajor, tapi cerita dia sekarang ni, kita mesti ada logik lah. Kalau betul khabar angin tu mengatakan dia bergerak ke sana atas tiket pinjaman, mesti ada kelab yang pinjamkan yang meminjamkan dia ke sana. Mesti ada tuan punya je. Mesti ada pemilik dia. Yes. Tetapi persoalannya, siapakah pemilik itu? Dan yang kedua, betul ke dia pinjam? Dia pinjam, kita tak tahu. Ini hanya khabar angin. So ada dua, gelap sikit. Ada dua persoalan lah kat sini kan. Betul ke pinjam, dan kalau betul pinjam, siapa pemilik dia? Ini macam aku cakap lah, aku rasa UiTM pun. Mungkin. UiTM pun banyak yang ni. Belah kanan tak ada. Aku rasa Kelantan, sebab Kelantan ada ni. Tokek Baru. Baik. Pada 2 September, sumber daripada Persatuan Bola Sepak Negeri Pahang menafikan dakwaan pemain naturalisasi itu tidak dibayar gaji kerana semua pemain dalam skuad Tok Gajah sentiasa dibayar setiap bulan, cuma terlewat akibat wabak COVID-19. Bukankah Sumare ada hak untuk tamatkan kontrak sebab tak terima gaji penuh? Panas pula aku dengar. Mentality dan attitude sebegitu tak patut berlaku. Dalam sebab dia macam racun. Bagi aku dia adalah racun dalam kontrak antara pemain dan juga persatuan ataupun kelab. Perlu diperbetulkan kan, sebab kena faham kalau kau buat macam tu, orang lain pun akan buat kan. So benda tu sebenarnya dia boleh jadi virus lah kan, macam COVID punya hal lah ni kan. Benda tu boleh merebak. Setiap pemain perlu ada stand dia sendiri kan. Perlu ada prinsip dia. Anda dipijak kan, anda dimanipulasi, anda digunakan. Sepatutnya perlu aktifkan klausa-klausa yang ada di dalam kontrak tersebut. Bukan tapi tadi Zee, kau cakap kena bincang dengan Pahang. Ni kau cakap pula kena aktifkan pula. Kena faham, bincang itu tetap kena ada. Sebab ini macam aku cakap, bicara bukan benda yang asing dalam Malaysia. But at the same time, kau boleh je aktifkan klausa tu. Macam aku bagi contoh di awal tadi, aku kata pasal syukur adan dan PR. Tapi mentaliti daripada pasukan Pahang ni tak patut berlaku. Tak patutlah berlaku kan. Pasal benda, aku cakap benda ni racun. Benda ni tak sesuai. Amalan ni tak sesuai. Macam kita cakap sebelum ni, kalau kita nak bola sepak kita maju kan, bola sepak kita ni setanding dengan negara macam Jepun, Korea ke atau sebagainya, kita perlu buang, kita perlu tukar kita punya style ni macam ni. Mentaliti macam ni tak patut ada. Okey, Sumare mohon maaf. Dia kata dalam quote dia cakap kepada semua peminat dan penyokong, sayang akhirnya perkara jadi begini. Dia cakap kan. Saya tidak bermaksud untuk memungkiri janji untuk menyokong pasukan. Namun semuanya berlaku bukannya seperti apa yang dirancang dan ingin meminta maaf terhadap segala apa yang berlaku, katanya. Kalau kuih orang Pahang, kuih maafkan tak? Betul lah. Minta maaf kalau salah tolong betulkan lah. Okey. Aku nampak macam aku cakap, aku masih dengan stand aku kat sini yang di mana aku cakap benda ni manusia biasa selalunya bila kesalahan pertama kali ni dia akan lebih kepada berbincang
Yang ni aku pergi lagi deep Aku nampak kan macam sebab ini klausa tu pun menyatakan adalah kesalahan gaji kalau dia miss first gaji ataupun tak bayar apa dengan syarat sekali kan. So aku nampak tak tahulah macam tak ada pembincangan tu satu, tapi macam aku cakap something yang memang dah ada ni tau. Benda tu dah wujud yang it just take one thing to trigger. Aku tak tahu korang dapat ke tak, sebab macam aku tengah cuba faham. Macam seolah-olah sebelum ni ada isu lain kan. Macam dah ada something, macam aku cakap selalunya kalau orang biasa untuk bukanlah aku tak sokong juga gaya gaji lambat dia. Maksud aku selalunya bila ada isu macam ni dia akan diselesaikan dengan baik. Yang salah satu pihak tu pemain akan cakap kita dah tak ada, benda ni dah delay apa ni. So saya nak jaranglah nak you dah bayar delay lah bulan ni, baru first time nak buat ni. I aktifkan terus. Macam jarang benda tu jadi. Tapi yang dalam isu ni aku nampak macam tu. Pertama kali dan dia terus aktifkan. Statement daripada Sumaria pun dia just meminta maaf. So tak adil untuk aku cakap dia. Tapi sebagai penyokong Pahang, Koi tak jawab lagi Koi. Kau maafkan Kau dia jawab lah ataupun kau rasa Keli dah tanya ataupun macam mana? Sebagai penyokong Pahang, kalau tanya aku sebagai penyokong Pahang, Kecewa lah. Kecewa sebab benda ni pergi dia tu macam tu. Pengakhiran dia macam Betul. tu. Tak best lah. Macam Amir cakap, kau dah Macam buat putus cinta dia buat nama dekat orang dah kenali dia actually dari PDRM dan semua, tapi kau punya reputasi batu loncatan ni semua naik di Pahang Darul Makmur lah. Kau rasa lebih elok benda ni diselesaikan di peringkat mahkamah atau settle baik-baik? Aku rasa settle baik-baik sebab kalau kau pergi mahkamah menang jadi abu, kalah jadi arang. Betul. Pepatah baru minggu Pepatah ni. baru. Baguslah. So aku rasa memang sebaiknya benda ni jangan masuk court. Bila masuk court costing banyak keluar, masa banyak keluar, fokus banyak keluar sebab dia satu, aku rasa kalau benda ni masuk ke timbang antara, dia punya fokus pun akan hilang. Akan ada masalah bila kalau dia dah start bermain dengan polystero nanti. Banyak nanti. Macam-macam lah. Macam-macam Nak isu court, dia. naik court apa semua, So aku tak rasa ini satu tindakan yang baik kalau dia masuk court. Secara logik kalau kita fikir balik macam Izzy cakap kau aktifkan clause, dan kalau engkau ialah seorang pemain yang very established, is okay. Kat mana kau nak main lepas tu? Adakah kau pilih satu tim yang lagi low seperti polystero? Adakah kau rasa itu option yang baik? Jadi itu aku cakap, sebenarnya tergesa-gesa terwujud macam kita cakap kisah drama dan percintaan, mesti ada pihak ketiga. So pada aku benda ni ada pihak ketiga yang mainkan benda ni sebab terburu-buru. Kita dah rungkai semua. The rest of the team tak ada komplain pasal gaji. Okay, maybe terlewat, mungkin bayar sikit 30%, okay. Maksud kau boleh terima benda tu? Maksud Mentality macam tu? masa aku kita tolak tepi. Mentality tu memang tak boleh. Tapi kita bercakap pasal isu pandemik. Semua team ada. Tapi bila ada isu tergesa-gesa macam ni, kau free agentkan diri kau, dan info kau mengatakan, ada insider yang mengatakan yang kau pergi sebagai loan. Bila ada loan, ada tuan. So tapi ni kita tak tahu. tak ada. Itu cerita aku bila kita kaitkan dengan perkataan tergesa-gesa kau tadi tu. Sebab kau takkan nak free agent dengan diri kau. Okay, siapa pun aku. Tapi betul lah kau cakap tadi, Pahang willing untuk bayar gaji Sumari. Ini yang quote daripada daripada berita yang aku terima ni Tapi kalau betul itu yang berlaku, kalau diorang berlaku, aku boleh relatekan kes ni dengan kes Syukur Adan tadi. Sebab Syukur Adan pun dia dapat payment dia walaupun dia insist untuk keluar daripada Melaka United. Tetapi mesti ada perbincangan. Jadi dalam kes Sumari ni tak ada perbincangan. Tapi kalau betul Pahang nak bayar, okey, Pahang bayar sama. Macam Melaka United pun nak bayar Syukur Adan, tapi Syukur Adan nak caw. Pahang nak bayar Sumari, tapi Sumari nak caw. Bezanya tak ada discussion dan terburu-buru, itu isu dia. Dan dia tak nak terima. Nampak macam korang set Pahang lah. Kalau ini bukanlah. Sebab kita kod yang terburu-buru tu. Kita tak patut jerat. Jumri mungkin biasa Jumri dia akan dibuat tidur. Dia sokong Sumari ni. Dah berapa episod ni? Apa pun terjadi sebab Sumari pun dah cakap dia dah ready dah, dia punya lawyer kan. Kita pun sebenarnya tak nak benda ni berakhir dengan yang buruk ataupun apalah. Sebab at the end, akhirnya Sumari ni pemain kebangsaan. Kita nak dia berada di kelab yang terbaik, yang boleh terus perform apa benda semua kan. So apa-apa pun kita nak ucapkan selamat berjaya untuk Sumari dari kerjaya dia. Tapi dari segi mahkamah tu, kita tak tahulah kebenaran kalau betul sampai pihak mahkamah
biar pihak mahkamah akan tentukan lah. Sebab apa yang kita cerita pun, ada yang cerita kita mengatakan ini desas-desus, kabar angin. Lagi satu sebelum kita berpisah, sebelum kau berpisah kau nak cakap Sumare still ada kat sini. Difahamkan lepas tu, Sumare masih lagi masih di lagi sini. di Malaysia. Malaysia. Aku Kat dengar rumah siapa? Pergi kat rumah aku, aku nak check balik. tapi aku cek flight komersial nak pergi Bangkok tak ada tau. Flight commercial tak ada pergi Bangkok. Maksudnya Asia, MAS semua tak ada. Please connect the dots. Aku tak ada masalah Min, sebab aku dengan Jufri pernah pergi Bangkok naik train. So dia pergi naik train lah, naik motor train ke. Tapi persoalannya sekarang ni border restriction dekat Thailand tu macam mana? Boleh? Tak, border restriction tu yang menyebabkan tak ada flight yang pergi Bangkok. Okay. So- Tapi kenapa Luqman itu boleh fly ni? Lokman ada flight. Flight Qatar dengan Itu dapat kelepasan KDN? yes dapat sebab betul, memang ada flight. surat tu. Ada surat. Sebab dia dapat visa Ada, tak. Dari segi visa aku rasa Sumare boleh dapat. Maksud aku siapa flight tak ada ni macam Lokman dia dapat visa tapi at the same time memang ada flight komersial. Kita hantar dia naik apa Qatar ke apa itu aku tak ingat lah. Kat apa berhenti dekat Abu Dhabi. Kan. So tak tahu lah betul lah mungkin naik motor kot. Betul. Ataupun pesawat peribadi ke apa, Polistero punya ni flight Kalau tu. polis ada kapal terbang kan? Mungkin boleh jadi. Tapi yang pastinya Sumare di Malaysia lagi. Right. Tak tahu lah. Tak tahu lah kalau game ke apa. Tak tahu lah kalau esok dia tiba ada flight ke pergi Bangkok kan. Tak tahu, special flight. Kita jumpa lagi episod akan. Main ke-12 dengan kerjasama Tiki Taka Design. Boleh follow Instagram Tiki Taka Design. Min, next. Okay, boleh follow kita orang punya media sosial. Twitter apa Zee? Pemain_ke_12. Facebook Pemain ke-12 search. Kalau nak Buka shopping kat Shopee, klik link kita dekat YouTube kita kat description tu, boleh klik link kita beli barang-barang. Kalau nak beli kat Shopee, klik link pakai through kita punya. kenapa klik situ Mat? Itu kita boleh dapat sikit lah. Nanti kita boleh upgrade lagi kita punya studio kan. Untuk orang juga. Yes. Okay, kita jumpa lagi.